Wah, alhamdulillah cantik wiringmu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersama saya lagi Madil Engineering. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe dan jangan lupa untuk follow Madil Engineering. Alhamdulillah tuan-tuan, kita baru selesai buat electrical inspection di sebuah taman perumahan baru yang mana rumah ni rumah teres 2 tingkat. Kita boleh pusing dulu sekeliling. Cantik tuan-tuan taman ni. Kawasan dia depan ni ada tali air. Alhamdulillah. Jom kita tengok apa ada dalam rumah ni. Okay, jadi dia punya chamber kat sini. Okay, dia punya main TV ada sini satu. Okay, jadi ni tingkat bawah dulu. Dia ada satu bilik. Satu bilik ni. Satu bilik air. Satu dapur. Dan dia ada store bawah tangga lah. Okay, ni. Okay, jom kita naik ke atas. Okay, kita tengok di atas ni. Dia tak ada sediakan asap TV. Maknanya wiring tingkat atas pun semua wiring dia turun ke satu TV tingkat bawah tu je. Ini master bedroom. Ada satu tangga. Alright, ada satu water heater. Ini pun ada satu aircon. Ini hall dia ada poin lampu saja. Ini bilik yang pertama tingkat atas lah. Okay, ada satu tandas kongsi. Tak ada water heater lah. Okay, ini bilik satu lagi. Alright, jadi maknanya dekat rumah ni ada 4 bilik semua. 4 bilik dan 3 tandas. Okay, first kita cek dia punya sistem bekalan TMB. Dekat rumah ni dia pakai single phase. Bekalan dia kita dapat voltage dekat sini 249 volt. Jadi cantik lah. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, untuk bekalan single phase maksimum TMB bagi boleh pakai sehingga 63 amp. Jadi kalau rumah tuan-tuan walaupun 2 tingkat, kita tak perlu upgrade kepada 3 phase. Sebabnya dia membazir je duit kita. Dia bergantung kepada load yang kita nak pakai lah. Jadi kalau yang single phase 63 amp, kalau yang 3 phase tuan-tuan kali 3. Yang tu lah bekalan daripada TMB. Jadi kalau load tak besar tak perlu upgrade kepada 3 phase. Okay, jadi untuk dekat meter TMB semua dalam keadaan baik lah. Okay, ni rumah teres 2 tingkat. Yang mana incoming dia pakai single phase saja. Dia punya cut out 32 amp. Jadi kita tengok kat sini semua dalam keadaan baik lah. Cut out dia, neutral link dia dan kabel yang dia pakai untuk incoming ke dalam rumah pun dia pakai saiz 16mm. Okay, dia punya earth chamber ada dekat situ. Dan dia punya DB di situ. Maknanya perjalanan daripada meter dia akan lalu pergi situlah. Alright, alhamdulillah. Okey, seterusnya untuk sistem earthing kita telah cek. Kita buat 2 cara macam biasa. Kita akan cek sebelum kita cabut kabel bumi daripada road dan selepas kita cabut kabel bumi daripada road. Okay, tuan-tuan boleh tengok video ni yang kita buat test macam mana. Okey, jom kita tengok dia punya sistem DB. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sambungan dia cantik. Kabel ni kita tak cabut dulu. Kita test dalam keadaan macam ni dulu. Okey, sekarang ni kita akan test cara yang pertama dulu. Kita nak tengok reading tanpa buang kabel hijau pada batang rod dulu. Kita tengok sini. Ini kita tak buang lagi kabel hijau pada batang rod dia. Kita clamp pada rod. Kita masukkan
dekat tester, hijau, kuning, merah. Kita cek dulu voltage dalam tanah. Tak ada. Kita kali 2000. Oh, 1 ohm. Okay, alright. Kita kali 200. 0.4 ohm. Okay, kita kali 20. 0.54 ohm. Oh, rendah. 0 ohm. Alhamdulillah, dia punya saiz kabel cantik. Boleh tengok dekat sini dia tulis 10 mm. Alhamdulillah. Okay, sekarang ni kita nak test dia punya pula tanpa kabel daripada dalam DB. Yang ni kita cabut dah. Okay, kita check dia punya voltage dulu. Okay, tak ada. Kita kali 2000. Push. Tinggi 800 lebih. Okey, jap. Kita kali 200. Tak boleh nak baca sebab 800 lebih. Ini kita cabut tuan-tuan. Tak ada kosong. Ini tengok sini. Dalam ni. Dalam ni kosong. Sekali lagi. Kita kali 2000. Okey, baru betul bacaan dia. 24 ohm. Okey, 24 ohm. Kita kali 200. Okey, 25.5 ohm. Kita kali 20. Tak boleh baca lah sebab lebih daripada 20 ohm. Di mananya bacaan dia yang tepat 25.5 ohm. Okey, kita dah pasang semula dia punya clamp ni. Tengok dekat sini. Kita pasang ketat. Alright, alhamdulillah. Okay, bacaan yang kita dapat untuk resisten ke bumi rumah ni, kita dapat 25.5 ohm. Jadi orang bagi tahu saya, bukan dulu spek ST 500 ohm ke? Saya kata betul. Yang tu spek ST maknanya garis panduan pendawaian yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Yang tu edisi yang kedua. Okey. Yang ni cetakan kedua 2015. Memang dia punya resisten dalam tu dia tulis 500 ohm dan ke bawah. Tapi cetakan pertama, kalau tuan-tuan tengok balik yang 2008 ni, dia tulis dalam tu 10 ohm dan ke bawah. Okay, dan sekarang kedua-dua cetakan tu dah tak boleh pakai dah. Bila dia keluar dah cetakan yang ketiga pada tahun 2016 ni. Okay, kita kena pakai yang tu dah. Jadi memang tak boleh pakai dah yang untuk cetakan pertama dan yang kedua. Okay, sekarang ni kita boleh baca, tengok dekat sini, rintangan elektrod bumi. Nilai rintangan elektrod bumi yang dilindungi oleh pemutus arus baki hendaklah sama atau kurang daripada 10 ohm. Jadi bermakna kalau rumah tuan-tuan bacaan nilai dia 10 ohm dan ke atas, tuan-tuan boleh claim defect lah kalau rumah baru. Kalau rumah lama, untuk safety tuan-tuan boleh cari mana-mana electrician, cuba turunkan rintangan ke bumi tu. Kalau rumah tuan-tuan selalu kena hentam kilat. Okey, jadi alhamdulillah dah settle dah kita punya untuk kita cek sistem earding. Alright. Dan yang ketiga, kita cek keseluruhan DB punya sistem. Alhamdulillah semuanya cantik. Cumanya dekat situ ada beberapa defect lah. Defect dia RCCB litar kuasa dengan litar cahaya dia tertukar kedudukan saja. Lepas tu dia punya water heater dia tak ada RCCB yang 10 mA. Jadi dia perlu tambah lah, ataupun dia nak pakai RCBO pun boleh. Dan dia punya bilangan kabel earth kurang 1. Yang tu pihak developer kena contact dia punya kontraktor elektrik, cek dekat mana yang kurang tu. Jadi sepatutnya bilangan kabel live neutral dengan earth mesti sama banyak. Kita sekarang berada dekat DB dia. Kita nak cek dia punya DB punya sistem. Kalau tengok dekat DB ni dia kotor sikit ada kotor-kotor secah lah. Kat sini dia ada pakai main switch C63. Yang ni untuk 100 mA ni ataupun 0.1 M untuk litar cahaya.
Yang ni 40 ohm 0.03 untuk litar kuasa ataupun untuk soket. Di rumah ni ada satu water heater, tapi tiada RCCB untuk water heater yang 10 mA ataupun yang RCBO. Tak ada disediakan. Untuk litar cahaya lampu kipas dipakai MCB C6 ada 6. Untuk soket ada 10 dipakai C20, dan ni ada 2 C32. Saya tak pasti dipakai untuk apa, tapi kalau untuk rumah tuan-tuan memang tak sesuai lah pakai C32 ni. Sebab dia terlampau besar. Nanti kabel dah cair dulu terbakar, baru dia trip. Kalau tengok dekat luar tadi pun, tuan-tuan boleh tengok dekat meter TMB tadi. TMB bagi pun cut out yang 32 M. Jadi memang tak sesuai lah kalau untuk rumah kan. Kita tengok pula dalam dia pula macam mana. Okay, untuk incoming daripada TMB, dia datang daripada bawah ni. Okay, yang ni RCCB sepatutnya yang 100 mA ni untuk litar cahaya C6 ni. Dan yang untuk 30 mA ni sepatutnya untuk soket C20. Sekarang ni dia ada terbalik pasang, maknanya dia tertukar. Patutnya nanti dia kena tukar yang 30 mA, yang 100 mA ni duduk atas, yang 30 mA ni duduk bawah untuk soket. Lepas tu bilangan kabel dia untuk live 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ke neutral dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, untuk earth 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ni ada 14, satu kabel tak cukup. Yang ni tak kira, yang ni yang datang daripada chamber. Jadi kita tengok saiz kabel yang datang daripada chamber ni, alhamdulillah bagus. Dipakai saiz kabel 10 mm. Chamber tu ada yang dekat sana tu. Yang saya tunjuk tu. Okey. Okay, kita nak test dia punya function dulu, tengok ada jam ke tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita on switch dulu. Okay, ini RCCB nama dia. Okay. Breaker tak ada yang jam. Dia tekan button trip pun dia okey lah, trip. Okay. Cuma dia punya kedudukan je tertukar. Okey, dan seterusnya kita buat insulation test. Insulation test cantik, alhamdulillah semua kabel dalam keadaan baik lah. Semua bacaan dia 1 mega ohm dekat atas. Cuma ada neutral dengan earth litar cahaya saja. Dia naik pun sikit saja, yang tu lah. Kita akan buat insulation test yang mana kita nak check ada leakage dot kabel tu ada bocor tu. Kadang-kadang rumah baru pun masa buat kerja tarik kabel kan, kadang-kadang dia terluka tali tu. Okay, jadi sebab itulah kita perlu check dia ada leakage antara live dengan neutral, live dengan earth dan neutral dengan earth untuk single phase. Okay, jadi sekarang cara dia, kita mesti on semua switch lampu kipas. Kalau switch aircon dengan water heater kita kena off lah, sebab dalam ni dia ada lampu, dia ada coil. Okay, dalam rumah ni kalau tuan-tuan tengok tingkat bawah dan tingkat atas semua belum pasang load ni. Dekat setiap coil lampu ni kipas semua belum pasang. Lepas tu dia punya kabel ni dia mesti loop lah, maknanya macam ni dia loop. Ada yang dibuat yang bagus, dia terus masukkan dekat konektor. Kalau macam ni mungkin dia nak jimat kot. Jadi dia macam tu je. Maknanya kontraktor elektrik ni dia memang dah buat insulation test, sebab dia dah buat loop-loop macam ni. Kalau tuan-tuan nak beli rumah baru, kalau kabel tu dia tak loop ataupun tidak masukkan dalam dia punya konektor, maknanya dia buat insulation test tapi tak sampai ke hujung kabel ni. Dia hanya sampai dekat kabel switch ataupun hanya sampai dekat kabel yang dia tak looping tu saja. Okey, right. Okay, sekarang ni sebelum kita guna meter ni, kita mesti buat battery check dulu. Okay, battery good.
kita kali 500. Kita test dulu dekat neutral ni. Okey, nampak tak jauh dia naik. Alright, kalau bacaan dia 1 mega ohm dah ke atas, kepa masih dalam keadaan baik lah. Kalau dia kurang daripada 1 ataupun rapat dekat 0 mega ohm ni, kepa dah teruk dah. Okey, kita mesti off CCB, off dulu. Jadi kita off mesti. Kita test dulu yang live dengan neutral. Overall dulu Okey, ada naik sikit. Kita kurangkan satu-satu. Okey. Kalau yang satu. Okey, kita tengok. Okay, lampu tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Oh, tak ada. Okey, cantik. Maknanya light dengan neutral lampu cantik. Yang ni neutral untuk lampu di sini. Okey, sekarang ni kita nak test light socket dengan neutral socket Kita test dulu. Jadi naik. Ni kita buat all dulu. Okey, tak ada naik. Kita test satu-satu. Alhamdulillah, cantik. Okay, sekarang ni kita nak test live lita cahaya dengan ada naik sikit tapi masih okey lagi lah. Okay. Lepas tu yang ni light socket dengan wah, alhamdulillah cantik wiring ni. Okay, neutral kita cahaya dengan ada naik sikit saja tapi masih kurang lagi lah daripada 1. Okey, lepas tu dengan lita soket naik sikit je. Lita cahaya banyak sikit tapi masih okey lagi lah sebab dia atas pada 1 mega ohm. Okey, alhamdulillah. Untuk onkan voltage tester ni Fluke T130. Okay, kita tap dia lama-lama dalam 5-6 second bagi dia nyala semua. Maknanya dia dalam keadaan on atau hidup tu. Kita check dia voltage incoming dulu. Ke 249 volt, maknanya masih dalam range lah. Okey, untuk incoming daripada TMB dia mesti antara 216.2 volt hingga 253 volt saja. Kalau rendah daripada tu dipanggil voltage drop. Kalau atas daripada 0.53 maknanya dipanggil over voltage. Jadi kalau keadaan tu berlaku, tuan-tuan kena report kepada pihak TMB lah. Okey. Lepas tu rumah ni dia hanya berkala single phase dan maksimum untuk single phase tuan-tuan dia boleh pakai sehingga 63 amp. Okay, 249 kita letak neutral dengan light. 249 ini neutral ni 249 juga kita letak dengan light. Okay, 249 alhamdulillah cantik, maknanya ada sambungan dekat chamber lah. Okay, kita letak dengan neutral. Okay, kosong dengan neutral satu lagi. Alright, kosong. Yes. Alhamdulillah kita dah selesai dah buat inspection pada sistem TV. Okay, sekarang kita akan check yang mana semua soket dalam rumah ni kena pastikan Aiman kena pastikan dua lampu ni menyala correct. Bila kita tekan button trip, dia tak boleh trip sebabnya dia punya RCCB tu dia terbalik. Patutnya yang 30 mA untuk soket, yang 100 mA tu untuk lita cahaya. Jadi tak apa, kita kena pastikan dia correct je yang penting. Yang tu nanti pihak developer akan bagi tahu kontraktor elektrik dia lah untuk tukar semula. Tuan-tuan, saya nak minta maaf sikit. Saya baru nak cabut benda ni tadi. Tuan-tuan boleh tengok sendiri macam mana dekat dalam dia ni. Dia fitting pun dia pakai satu skru je.
Ini tak apa, ia bukan defect besar sangat, tapi nanti pihak developer kena repair balik lah. Dia punya casing ni pun dah, dia bukan masalah hancur tapi dia repuk. Ni rumah tak duduk lagi tuan-tuan. Rumah tak duduk lagi. Jadi yang ni pun kita akan bagi tahu dalam report jugalah. Minta dia tukar. Yang ni tak ada masalah, nanti dia tebuk balik. Dia pakai wall plug, cuma dia kena pakai skru panjang lah. Alhamdulillah, tim kita dah check semua soket dalam rumah. Semuanya dalam keadaan baik. Semua sambungan okey, keren. Okey, Ras. Nanti satu lagi saya nak bagi tahu, yang 32M kat sini, yang ni untuk water heater tingkat atas. Okay, dan yang 20M ni untuk aircon tingkat atas. Dua-dua dalam bilik master bedroom. Alright. Okay, untuk aircon ruang tamu ni, yang dekat tingkat bawah, dia pakai LCD ni. Okay, yang sisi kedua ni bila saya on, yang 1, 2, 3 bila saya on, kita tengok lampu dia. Okay, bila saya off, okay, maknanya yang nombor 3 ni. Alright. Akhir sekali, kalau pihak owner rumah nak buat tambahan pada tingkat atas, tambahan poin, saya cadang buat sub DB lah. Senang, kita tarik kabel main tingkat atas saja, tak perlu tarik daripada atas turun ke bawah. Yang tu kabel jadi panjang dan kabel akan jadi panas lah. Okay, ni untuk owner rumah, cadangan saya, kalau tuan nak buat penambahan di telefon ke, ataupun di tower heater, ataupun di soket, saya cadang terus buat satu sub DB. Daripada tingkat bawah, kita tarik 3 kabel, kita buat sub DB. Maknanya nanti kalau nak buat poin baru tingkat atas ni, semua tarik daripada DB ni saja. Tak perlu kabel daripada tingkat atas turun ke bawah jauh-jauh. Yang tu lebih bagus lah, untuk depannya dia lebih dekat. Jadi kabel tahan lama dan dia tak panas. Itu cadangan kita. Ataupun nak tambah poin nanti, semua tarik daripada DB baru saja. Okay, right. Alhamdulillah, wiring dalam ceiling semua dia masuk ke dalam pipe belakang. Okey. Untuk turun ke DB bawah, dia turun dekat ujung sana. Yang tu. Dia ni dalam bilik master bedroom, dia ada 2 lubang lah. Okay, dekat ni, tengah-tengah ni dia memang ada penghalang lah. Kalau nak buat sini, dia lalu ke atas ni, baru boleh pergi ke sebelah sana. Okay, ni keadaan sebelah lagi. Semuanya dalam baik belakang lah. Maknanya kalau nak buat wiring, kena naik ke atas ni. Daripada atas ni, yang tu pipe dia datang daripada atas. Okey, alhamdulillah. Okey, alright. Jadi yang mana berminat dengan servis kita, boleh contact kita, boleh hubungi kita untuk booking, untuk buat electrical inspection. Okey tuan-tuan, lupa saya nak bagi tahu dekat sini, Madil Engineering pun buat juga servis untuk tambahan wiring, untuk pasang lampu kipas, untuk upgrade DB, untuk upgrade earding dan kerja-kerja yang berkaitan dengan elektrikal lah. Sebab mungkin tuan-tuan jarang tengok saya buat kerja-kerja macam tu kan. Jadi ada orang yang tanya, ingat kita buat inspection saja. Jadi kita buat juga kerja-kerja yang berkaitan dengan elektrik. Ataupun tuan-tuan nak tanya pendapat ke, nak tanya apa-apa soalan, boleh contact kita, boleh WhatsApp kita. Okey, jadi setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, bye-bye.